Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Fatimah binti Muhammad Az-Zahari bersama sahabat saya Khairun Najah binti Zulkifli dari kumpulan 1.12 akan membentangkan kerja khusus sosiologi yang bertajuk Cabaran Kepelbagaian Sosiobudaya dalam bidang pendidikan dan peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Sebelum kami membentangkan dan menghuraikan dengan lebih mendalam kepelbagaian sosiobudaya dalam bidang pendidikan, terlebih dahulu mestilah kita kena tahu apakah maksud dan definisi sosiobudaya secara amnya. Menurut Dr. Muhammad Arsyad Haji Taib, bekas Profesor Madya UiTM, beliau mengatakan bahawa sosiobudaya ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Maksudnya kat sini sosiobudaya itu adalah gaya hidup masyarakat, cara hidup mereka, yang dipengaruhi oleh persekitaran, adat mereka sejak dari mula, dan sosiobudaya ni terdapat banyak cabang, terdapat banyak kepelbagaiannya. Antaranya ialah dari sudut stratifikasi, dari sudut kelas sosial, dari sudut budaya, dari sudut bahasa, dari sudut pemikiran, jantina dan sebagainya. Baiklah, di sini kami akan menganalisis empat topik utama iaitu kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. Yang kedua, implikasi sosiobudaya terhadap pendidikan. Dan yang ketiga, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru untuk menghadapi kepelbagaian sosiobudaya ini tadi. Dan yang keempat, peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Setelah kami berbincang dan meneliti situasi-situasi yang terdapat di antara sekolah kami iaitu Sekolah Kebangsaan Taman Medan dan Sekolah Kebangsaan Setiawangsa, maka dapatlah kami merumuskan dan mengeluarkan 3 aspek kepelbagaian sosiobudaya di sekolah kami. Yang pertama iaitu dari sudut gaya belajar dan berfikir, yang kedua dari sudut bahasa dan komunikasi, dan yang ketiga dari sudut kelas sosial. Jadi lepas ni kami akan memperincikanlah apakah perbezaan setiap satu ini. Dan amat penting untuk murid dan guru mengetahui kepelbagaian sosiobudaya ini. Kenapa? Kalau untuk sebagai guru, dengan mengetahui perbezaan sosiobudaya di sekolah mereka, maka guru ni dapat merancang kaedah dan strategi yang terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran mereka mengikut tahap perbezaan murid mereka. Dan untuk murid itu sendiri, jika mereka mengetahui wujudnya perbezaan sosiobudaya di kalangan mereka, maka mereka dapat memahami sahabat mereka, dapat menyemai perasaan hormat menghormati antara satu sama lain. Baiklah, saya akan membincangkan dan menguraikan aspek kepelbagaian sosiobudaya yang pertama iaitu dari sudut gaya belajar dan gaya berfikir murid di sekolah. Gaya belajar di sini merujuk kepada cara ataupun gaya yang paling berkesan bagi individu menguasai pembelajaran. Sudah pastinya gaya pembelajaran setiap murid di dalam kelas tidak sama. Ada yang lebih gemarkan kepada melihat, ada yang lebih gemarkan kepada pendengaran, kan? Jadi di sini fungsi guru itulah sendiri bagaimana mereka nak mewujudkan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dalam menyeimbangkan perbezaan gaya belajar murid ini. Di sini kita dapat melihat 3 gaya belajar iaitu yang pertama murid yang visual, yang kedua murid yang lebih kepada audio, dan yang ketiga murid yang belajar melalui kinestetik. Yang pertama visual ni maksudnya murid tu dia belajar melalui proses mendengar dan melihat. Tapi lebih kepada visual maksudnya lebih kepada melihat lah.
Kalau audio, murid itu lebih mudah belajar melalui proses mendengar. Kinestetik pula, murid itu belajar melalui proses membuat, hands-on, melakukan aktiviti. Dalam kelas saya sendiri, sebagai contohnya, saya mengajar tahun 3 dan tahun 1. Murid-murid ni, wujud murid-murid yang pelbagai ni. Ada murid tu dia lebih kepada melihat, dia suka kepada gambar, dia lebih suka kepada video kan. Jadi semasa saya mengajar itu, ada masa saya akan bawakan BBM seperti tadilah, seperti gambar. Saya akan bawa LCD dalam kelas, pasangkan, tayangkan video untuk mereka, dan murid-murid yang gemar kan, dan kebanyakan mereka memang kebanyakannya sukakan visual yang berwarna-warni kan. Dan juga mereka juga sukakan kepada audio. Contohnya dalam subjek pendidikan Islam, saya akan pasangkan di speaker lagu-lagu yang berkaitan dengan tajuk dan minta mereka menyanyikan sama-sama, minta mereka menghafal, dan aktiviti itu menjadi sangat seronok lah. Dan ada murid ini mereka lagi cepat tangkap, mereka lagi cepat faham melalui audio, melalui lagu, melalui video yang ditayangkan. Dan kebanyakan mereka juga sukakan pembelajaran yang melibatkan aktiviti. Contohnya hari itu saya buatkan aktiviti PAK 21 di mana tajuk itu berkaitan dengan adab terhadap ibu bapa. Tapi saya minta mereka sehari sebelum kelas tu, saya minta mereka membawakan bahan-bahan seperti kertas, gunting, gam, ribbon, untuk membuat, aktivitinya adalah untuk membuat bookmark, penanda buku. Kata-kata hikmah berkenaan dengan menghormati ibu bapa. Jadi melalui aktiviti ni mereka merasa sangat seronok lah. Mereka rasa sangat mereka dapat belajar benda baru, mereka dapat mencurahkan idea mereka, menggunakan kreativiti mereka untuk menyelesaikan tugasan yang diminta. Jadi kat sini, tetapi ada juga pelajar, murid yang kita terpaksa kita kena berikan lebih perhatian kerana mereka agak lemah dalam membuat proses hands-on ni, kan mereka lebih memerlukan bimbingan yang lebih. Jadi kita kena guide dia satu-satu dan kita kena push mereka sebab mereka macam murid yang mereka jadi pasif bila melakukan aktiviti seperti ini. Jadi kadang-kadang saya akan kelompokkan mereka, akan membahagikan mereka ikut kumpulan supaya murid-murid yang cerdas, murid-murid yang aktif ni dapat membantu kawan mereka yang tidak melibatkan sangat dalam aktiviti yang dibuat. Jadi di sini memang wujudlah ketiga-tiga perbezaan gaya belajar di dalam kelas ini. Terdapat dua jenis murid, iaitu yang pertama murid impulsif dan yang kedua murid reflektif. Murid impulsif ni adalah murid yang boleh berfikir secara pantas. Sebagai contoh, bila guru bertanyakan soalan, mereka boleh menjawab dengan segera, dengan cepat, dan ataupun apabila kita memberikan tugasan pada mereka, mereka faham, mereka mampu membuat tugasan itu dengan cepat. Cumanya kadang murid impulsif ni mereka kerap melakukan kesalahan kerana mereka tidak meneliti jawapan-jawapan dan tugasan yang telah mereka buat. Yang kedua, murid reflektif. Murid reflektif ni murid yang mengambil masa dan berfikir panjang sebelum mengambil tindakan. Mereka mungkin agak lambat dalam menyelesaikan tugasan, tetapi hasil kerja murid reflektif ni lebih sempurna, kadang-kadang lebih sempurna daripada murid impulsif kerana mereka mengambil masa untuk meneliti tugasan tersebut,
untuk memahamkan tugasan tersebut agar mereka dapat melaksanakan tugasan tersebut dengan sempurna. Itu adalah perbezaan antara murid impulsif dan murid reflektif yang kita boleh lihat di sekolah. Aspek kepelbagaian sosial budaya yang kedua ialah dari sudut bahasa dan komunikasi. Baiklah, penguasaan bahasa oleh murid, kita boleh melihat dua isu di sini, iaitu isu yang pertama, bagaimanakah proses pengajaran dan pembelajaran berlaku apabila terdapat murid bukan Melayu, bahkan murid Melayu itu sendiri yang tidak fasih berbahasa Melayu. Isu kedua pula, bagaimanakah cara guru mengatasi masalah murid yang hanya tahu satu bahasa sahaja. Mengapa saya bangkitkan isu ini? Kerana isu pertama dan kedua ini berlaku di sekolah saya, di mana kebanyakan murid baru pada tahun ini, murid tahun 1 dan juga aliran lain, mereka tidak mampu untuk berbahasa Melayu dengan fasih kerana mereka sendiri dibesarkan di dalam keluarga yang mana menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama di rumah mereka. Jadi apabila mereka masuk ke sekolah, mereka belajar subjek-subjek bahasa Melayu, mereka belajar subjek pendidikan Islam, maka mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran itu dengan baik kerana mereka tidak faham. Seperti jika saya sendiri mengajar pendidikan Islam, maka kami terpaksa menerangkan dalam dua bahasa, menggunakan bahasa Melayu dan juga menggunakan bahasa Inggeris untuk memberikan kefahaman kepada murid, dan mereka juga mengalami masalah lah untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Itu isu pertama. Manakala isu yang kedua di sini ialah apabila murid itu tahu hanya satu bahasa sahaja. Sebagai contoh, bahasa Melayu saja mereka tahu, mereka akan mengalami masalah untuk memahami pembelajaran bahasa lain. Sebagai contoh, bahasa Inggeris. Di situ kita akan nampak prestasi mereka agak lambat berbanding dengan murid yang memang tahu berbahasa lebih daripada satu bahasa. Maka di sini isu penguasaan bahasa oleh murid dapat dilihat jelas di sekolah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairul Najah akan menyambung pembentangan yang dibuat oleh kawan saya Fatimah berkenaan dengan kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Jadi saya masuk kepada poin yang ketiga, iaitu kelas sosial. Baiklah, ini adalah dapatan ataupun analisis yang boleh kami buat berkaitan dengan kelas sosial. Kami kategorikan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama kewangan, yang kedua peluang pendidikan, dan yang ketiga teknologi maklumat dan komunikasi. Baiklah, menurut unit perancangan ekonomi, golongan rakyat ni kita boleh kategorikan kepada 3 peringkat, iaitu golongan rendah, di mana gaji mereka adalah pendapatan mereka adalah sebanyak 1,500 ke bawah, di bawah 1,500. Seterusnya, golongan yang berpendapatan pertengahan mempunyai pendapatan antara 1,500 hingga 3,500, dan kategori yang ketiga iaitu yang berpendapatan tinggi, berpendapatan sebanyak RM3,500 ke atas. Jadi, aspek kewangan kami meletakkan sebagai perkara utama kerana kewangan akan memberi signifikan kepada peluang pendidikan. Seterusnya, dia akan memberi kesan kepada pencapaian akademik anak-anak murid kami. Jadi yang ketiga iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Hal ini akan bawakan kerana salah satu sebab isu PDPR, dan saya percaya saat ini kebanyakan rata-rata sudah mempunyai paling-paling tak pun telefon pintar walaupun mereka tiada laptop. Jadi nak tak nak mereka perlu ada telefon pintar ataupun mereka perlu ada akses kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, seterusnya mari kita lihat kepada data maklumat kelas sosial di SK Taman Medan. Okey, seperti di sekolah SK Setiawangsa, mereka data belakang dari keluarga ataupun golongan yang have. Tetapi tidak di SK Taman Medan, data belakang keluarga di sini
kebanyakan keluarga, ibu bapa mereka bekerja sebagai penjaja kecil. Bila pergi Taman Medan nanti boleh nampak sepanjang jalan tu kebanyakan peniaga-peniaga kecil atau penjaja berniaga di tepi jalan. Kebanyakan mereka adalah ibu bapa yang menghantar anak di SK Taman Medan. Maka faktor yang pertama iaitu kewangan. Seterusnya yang kedua, peluang pendidikan. Peluang pendidikan di SK Taman Medan, guru-guru sendiri yang menganjurkan tuition secara percuma kepada murid-murid kami kerana kami percaya mereka kurang berkemampuan dari sudut menghantar anak mereka ke tuition. Jadi itu inisiatif daripada pihak kami. Seterusnya, saya memandang peluang pendidikan di SK Taman Medan ni dari sudut persekitaran mereka di rumah. Kerana ada dalam kalangan anak murid kami persekitaran keluarganya agak kurang baik. Sebagai contoh, ada di kalangan mereka yang ayahnya penyakit dadah dan telah bercerai dengan ibunya. Namun ibunya terpaksa menanggung keluarga tersebut. Malah anak tersebut duduk bersama dengan ayah yang penyakit dadah dan nenek dan atuknya yang sedang sakit. Maka persekitaran yang agak tidak memberi sifat yang positif pada anak murid tersebut telah memberi kesan kepada murid tersebut di sekolah. Kehadirannya kurang dan bila pergi sekolah dia akan kurang fokus dalam pembelajaran. Dan ini menjadi cabaran lah buat kami guru-guru di sana. Okey, seterusnya mereka bukan sahaja untuk pengetahuan Tuan Yash, di SK Taman Medan ni sebelum ni adalah kawasan perumahan setinggal dan anak murid saya kebanyakannya mereka tinggal di flat. Jadi tahulah keadaan flat macam mana kan, dalam keadaan duduk di flat, adik-beradik yang ramai. Okay. Jadi seterusnya teknologi maklumat dan komunikasi. Di sini saya ingin tekankan dalam isu PDPR. Rata-rata anak murid saya mereka kurang mempunyai peranti dan terpaksa berkongsi di antara adik-beradik yang lain, kena gili-gili guna. Malah ada juga anak murid saya yang terpaksa menunggu ibu bapa mereka pulang daripada bekerja untuk menggunakan telefon pintar ibu bapa untuk membuat kerja sekolah. Tambahan juga baru-baru ini sekolah kami terpilih untuk mendapat peranti secara percuma yang diberikan oleh kerajaan. Baiklah, kita masuk kepada perbincangan yang kedua iaitu implikasi sosial budaya terhadap pendidikan. Saya kategorikan kepada 3 iaitu gaya berfikir dan belajar, bahasa dan komunikasi, seterusnya kelas sosial. Itu yang pertama, gaya berfikir dan belajar berbeza antara murid cerdas dan murid lemah, seterusnya berbeza pendekatan dalam menghadapi tugasan. Kesan ini berlaku disebabkan kepelbagaian mereka dari sudut penerimaan mereka terhadap pembelajaran seperti murid yang kinestetik, audio, visual, maka guru perlu menghadapi pendekatan berbeza untuk mengajar mereka. Seterusnya akan memberi output lah murid tersebut cerdas ataupun lemah. Seterusnya yang kedua, bahasa dan komunikasi. Seperti di sekolah Fatimah, terpaksa menghadapi masalah dalam pembelajaran disebabkan mereka lebih advance cakap orang putih ataupun bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Maka kesan seterusnya mereka akan ketinggalan lah dalam pelajaran. Okay. Dan seterusnya kelas sosial, kekurangan keperluan asas untuk belajar dan murid kurang bersemangat dan motivasi. Ini saya boleh katakan dalam sekolah saya lah. Sebagai contoh, sekolah saya ni contoh buku aktiviti dia tak wajib beli. Jadi mungkin dari sudut kita tak nak menekankan kepada ibu bapa yang tidak berkemampuan. Jadi bila nak belajar, kekurangan dari sudut buku tu guru terpaksa hadapi dan atasi dengan baiklah. Okay, dan seterusnya seperti saya cerita tadi, ada golongan murid yang keluarganya bercerai-berai dan ayahnya penyakit dadah, maka mereka akan kurang bermotivasi dan bersemangat bila pergi ke sekolah. Okay, baiklah, kita masuk kepada perbincangan yang ketiga iaitu cabaran yang dihadapi guru. Iaitu pertama, pengurusan bilik darjah yang sesuai. Guru perlu memikirkan bagaimana nak uruskan semua murid dalam kelas dengan cara yang sesuai. Sebagai contoh, kedudukan pelajar, murid yang lemah, murid yang
pandai, murid yang kinestetik, murid yang jenis visual. Okay, seterusnya yang kedua, pedagogi dan strategi pembelajaran. Cabaran guru perlu menggunakan kepelbagaian pedagogi yang menarik ataupun yang mampu mengatasi masalah-masalah murid yang berbagai di dalam kelas. Dan seterusnya pemilihan sumber perlu. Sebagai contoh, Fatimah tadi terpaksa mengajar pendidikan Islam dalam bahasa Inggeris disebabkan kekangan murid mereka yang kurang fasih dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya kewangan, saya boleh katakan sebagai contoh di sekolah saya, guru perlu mencari dana ataupun kebanyakan penyumbang lah yang datang ke sekolah kami untuk membantu murid-murid yang tidak berkemampuan. Baiklah, kita dah masuk kepada perbincangan yang terakhir, iaitu peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Itu yang pertama, guru perlu membentuk peribadi murid kerana tugas guru bukan hanya mengajar akademik tetapi perlulah membentuk peribadi murid ke arah kebaikan ataupun yang berakhlak mulia. Seterusnya yang kedua, memberi peluang murid menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran. Kerana menurut teori kecerdasan Gardner, kecerdasan bukanlah dikategorikan kepada akademik sahaja, tapi ada banyak kecerdasan, sebagai contoh kecerdasan daripada sukan dan sebagainya. Dan yang ketiga, merancang pedagogi yang bersesuaian dalam pembelajaran. Guru perlu memikirkan apakah kaedah-kaedah yang terbaik yang perlu digunakan, sebagai contoh dalam PDPR, bagaimana nak menarik murid-murid yang hilang tanpa jejak. Dan seterusnya, poin yang keempat, mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat. Sebagai contoh, di sekolah kami disebabkan kebanyakan ibu bapa yang berpendapatan rendah berniaga, maka guru-gurulah menjadi orang yang akan selalu menyokong dan membeli dengan apa yang mereka jual. Jadi itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Kata-kata penutup saya sebagai kesimpulannya, sebagai guru jadilah seperti mata air, kerana saat guru baik maka masyarakat di sekeliling pun akan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.